Assalamualaikum murid-murid. Ustazah harap semua orang sihat hari ini untuk belajar bersama-sama dengan Ustazah. Nak sambung lagi PDPR Pendidikan Islam tahun 3 dalam bidang sirah. Tajuk yang terakhir dalam bidang sirah iaitu Nabi Muhammad dan masyarakat Mekah. Dah bersedia? Jom kita belajar. Okey, semua murid, cuba buka buku teks muka surat 114. Ustazah akan bacakan isi pembelajaran kita pada hari ini di bawah unit 3 tajuk Nabi Muhammad dan masyarakat Mekah. Jom kita baca bersama-sama kisah masyarakat Arab Jahiliyah. Nombor 1. Masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak. Ingat, masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah kerana merebut harta dan kuasa. Apa yang Ustazah ulang 2 kali tu ada sebab Sebab nanti dekat latihan dia akan tanya benda ni. Okey, dah bersedia? Jom kita teruskan dekat muka surat yang seterusnya. Okey, muka surat seterusnya dekat muka surat 115, dia menceritakan tentang kepercayaan masyarakat Arab ketika itu. Kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Ingat, orang Arab ketika itu menyembah berhala. Mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Apa maksud khurafat ni? Tengok dekat info di bawah. Khurafat bermaksud kepercayaan yang karut, dongeng dan tahyul. Percaya kepada perkara-perkara khurafat ni macam menyembah patung ni, menyembah berhala ni dapat memberi pertolongan kepada mereka. Itulah antara perkara-perkara khurafat. Okey, kita tengok pula bagaimana dengan cara hidup masyarakat Arab ketika itu. Mereka suka minum arak, berjudi, berbohong dan menilik nasib. Mereka juga membunuh anak perempuan. Kenapa mereka bunuh anak perempuan? Masa tu mereka percaya anak perempuan ni akan memberi kemudaratan kepada mereka. Apa saja yang Ustazah sebut ni nanti ada dalam latihan. Dengar betul-betul. Okey, jom kita terus pada muka surat 116. Jom. Okey, muka surat 116. Baca dan amal. Kepribadian Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Dia ada 4 dekat sini. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, amanah. Yang kedua, sentiasa bercakap benar dan adil. 3, tidak suka membuang masa. Dan yang keempat, seorang yang penyantun. Okey, jom kita tengok cerita di sebalik kepribadian Nabi Muhammad ni. Okey, yang pertama, amanah. Nabi Muhammad terkenal dengan sifat amanah sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Perniagaan Khadijah. Khadijah ni siapa? Ingat tak cerita tentang Khadijah? Khadijah ni merupakan isteri Nabi Muhammad. Okey, yang kedua. Sentiasa bercakap benar dan adil. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni adalah batu hitam yang dekat Kaabah tu. Masa banjir besar, Hajarul Aswad ni beralih tempat. Jadi, kabilah-kabilah ni berbalah untuk meletakkan semula Hajarul Aswad. Dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad dan keadilan Nabi Muhammad, perbalahan ni dapat
dileraikan. Semua ketua kaum kabilah ni memegang batu Hajarul Aswad ni dengan Nabi Muhammad meletakkannya pada serban. Ada 4 kan, serban tu 4 segi, semua orang dapat memegang Hajarul Aswad tu dan meletakkannya pada tempat yang sebenar. Okey, yang ketiga, tidak suka membuang masa. Sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'adiyah. Siapa ingat siapa Halimatus Sa'adiyah ni? Halimatus Sa'adiyah ni adalah ibu susuan Nabi Muhammad. Dia tolong apa? Dia tolong mengembala kambing. Nampak kambing ni? Mengembala kambing tu maksud dia menjaga kambing lah. Okey, yang keempat, penyantun. Apa maksud penyantun ni? Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Ini antara sifat-sifat kepribadian Nabi Muhammad. Kena ingat ada 4 perkara ni. Okey, ingat betul-betul ceritanya, sikap dia, boleh? Okey, Ustazah harap semua dapat mencontohi kepribadian Nabi Muhammad ni. Boleh? Okey, jom kita terus pembelajaran kita dekat muka surat yang seterusnya. Okey, muka surat seterusnya adalah muka surat 117. Dekat muka surat 117 ni adalah tajuk apa? Kepribadian Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Ada 3 dinyatakan dekat sini. Yang pertama, Nabi Muhammad seorang yang sabar dan tabah. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelar Nabi Muhammad sebagai pendusta. Namun, baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Tengok Nabi Muhammad tetap sabar dan tabah walaupun orang gelarkan dia pendusta. Jadi kita kena contohilah sikap Nabi Muhammad ni. Apa je orang cakap kat kita, kena sabar dan tabah. Janji kita di pihak yang benar. Okey, yang kedua, berpendirian teguh. Nabi Muhammad ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Nabi Muhammad, orang Arab ni dulu, orang Arab masyarakat Mekah ni dulu, dia tawarkan Nabi Muhammad harta yang banyak. Kalau Nabi Muhammad menyembah berhala, mereka akan bagi Nabi Muhammad harta yang banyak. Tapi Nabi Muhammad tolak sebab Nabi Muhammad seorang yang berpendirian teguh. Tak goyah imannya walaupun ditawarkan dengan harta yang banyak. Okey, yang ketiga, bijak merancang. Baginda diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang untuk membunuh Nabi Muhammad. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah walaupun Madinah terletak di utara Mekah untuk mengelirukan pihak musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Nabi Muhammad diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah untuk menyebarkan dakwah Islam. Sebab masa tu dekat Mekah sangat bahaya untuk Nabi Muhammad. Sebab Abu Jahal dengan orang-orang dia nak bunuh Nabi Muhammad. Tapi dengan bijak merancang, Nabi Muhammad dapat mengelirukan musuh. Okey, jadi yang ni pun kena lihat satu per satu kepribadian Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Okey, jom. Okey, kita dah habis dah tajuk Nabi Muhammad dan masyarakat Mekah. Ustazah dah bacakan satu persatu apa yang ada dalam buku teks kamu. Jadi sekarang semua orang buka buku aktiviti untuk buat tugasan hari ini. 112. Muka surat 112.
12. Apa disuruh kat sini? Lengkapkan peta buih. Yang ni peta buih. Peta buih tentang cara hidup masyarakat Arab Jahiliyah. Tadi ada Ustazah sebutkan. Yang pertama menyembah berhala. Dia dah bagi contoh dekat sini. Kena cari lagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cari dekat pilihan jawapan di atas. Tulis dekat bulatan ni. Boleh tak? Okey. Cara hidup masyarakat Arab Jahiliyah. Ustazah bagi contoh satu. Berpuak-puak. Okey, tulis dekat sini. Boleh ya? Okey, jom kita tengok latihan yang seterusnya. Okey, latihan seterusnya dekat muka surat 113. Apa arahan dia? Bulat jawapan yang betul. Bulat jawapan yang betul. Kena baca petikan, kena baca pernyataan soalan dia. Lepas tu isi tempat kosong ni, pilih pilihan jawapan A, B atau C. Okey, nombor 1. Saya bagi contoh ya. Mereka membunuh anak-anak perempuan kerana takut akan kemudaratan, kekayaan atau kebahagiaan. Okey, jawapan dia A. Okey, kejap. Okey, jawapan dia A. Bulatkan A. Nak tulis boleh, tak tulis pun boleh. Janji dah bulatkan di sini. Buat nanti nombor 2, 3 dan 4. Boleh? Siapkan ya? Okey, jom terus pada latihan yang seterusnya. Okey, tiba pada latihan yang terakhir untuk hari ini dekat muka surat 114. Sampai 114 ya hari ini. Okey, apa dia nak? Kenal pasti dan tulis semula. Akhlak Nabi Muhammad dalam masyarakat. Tadi banyak tadi kan? Akhlak Nabi Muhammad dalam masyarakat. Cari dekat sini. Okey, lepas tu lorekkan macam ni. Tak kira lah nak lorek ke nak bulat tak ada masalah. Lepas tu tuliskan dekat sini. Cari ada 7 lagi. 1 dia dah bagi contoh penyantun. Dia dah lorek kan. Kamu boleh lorek ataupun bulat tak ada masalah. Lepas tu tulis dekat sini 1 sampai 7. Boleh? Okey. Itu saja untuk hari ini. Ustazah harap setiap kali PDPR Pendidikan Islam, Ustazah akan ingatkan. Ustazah ingatkan hantar tugasan Ustazah supaya apa? Ustazah tahu dekat rumah pun murid-murid 3 gemilang ni tetap belajar. Okey, tak apa. Tak hantar hari ni tak ada masalah. Tapi buat nanti bila ada masa terluang buat. Sampai muka surat 112, 113, 114. Boleh tak? Tapi kan ada masa banyak ni, siapkanlah 3 muka surat je. 3 muka surat je. Lepas dah siap, hantar dekat Ustazah. Nanti Ustazah rekod untuk pentaksiran bilik darjah kamu. Ustazah tahulah, kamu masih belajar walaupun di rumah. Okey, itu saja untuk hari ini. Apa-apa persoalan boleh tanya dengan Ustazah. WhatsApp je Ustazah, tak ada masalah. Okey, untuk itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi minggu depan.